Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, hari ini saya akan berkongsi cara untuk menyediakan set soalan menggunakan Google Form. Okey, sebelum cikgu sediakan Google Form, sediakan dulu set soalan dalam bentuk Word. Kemudian simpan sekali header yang telah diberikan oleh unit peperiksaan. Okey, sekarang kita akan mulakan untuk membina tapak Google Form. Okey, langkah pertama, ini cikgu buka paparan Google Classroom cikgu. Kemudian pergi dekat waffle button ni. Okey, yang ada 9 titik ni. Okey, kemudian klik dan ambil drive. Okey, selepas tu ini adalah paparan drive kita. Klik pada new. Okey, cikgu klik Google Form. Okey, bila klik Google Form akan keluar paparan seperti ini. Sekarang kita akan setting penerimaan jawapan murid dan juga setting untuk answer key . Okey, jadi untuk setting tu kita pergi kepada butang setting. Dekat sini untuk gear ni. Okey, klik setting. Kemudian kita akan nampak 3 pilihan setting lah, general, presentation dan juga quizzes. Jadi yang pertama kita setting dulu untuk general. Untuk bahagian general, klik pada collect email. Okey, kemudian untick untuk restrict to user Ministry of Education Malaysia ni, dan tick juga untuk limit to one response. Kemudian klik save. Okey, seterusnya kita pergi kepada setting presentation pula. Okey, untuk presentation, klik kepada show progress bar. Kemudian kita type untuk confirmation message lah. Okey, iaitu contoh jawapan anda telah diterima. Okay. Kemudian tekan save. Dan last sekali kita akan setting untuk quizzes. Untuk quizzes, make this a quiz. Kena klik yang ni. Kemudian untuk release grade ni, kita akan release grade selepas kita review lah. So buat ni klik yang ni, later after manual review. Kemudian respondent can see tick missed question. Correct answer ni untick lah sebab kita tak nak murid nampak jawapan. Kemudian point values pun tick. Kemudian tekan save. Setelah selesai setting, kita akan tambah label pula. Label pada Google Form, tambah header dan juga tambah section pada Google Form. Okey, yang pertama sekali dekat untitled form ni, cikgu boleh type mata pelajaran lah. Okey, contohnya RBT lah. Okey, reka bentuk dan teknologi. Okey, seterusnya tingkatan 3. Okey, lepas dah type ni, kita klik dekat atas ni entitled form ni, dia automatik akan tukar tajuk yang telah kita type dekat borang ni lah. Okey, seterusnya dekat form description ni, cikgu tambahlah maklumat yang telah diberikan. Okey, contohnya macam 3 spesial. Okey, koma berapa hari bulan Okey, 7 bulan 10 7 bulan 10 2021, koma masa 8 hingga 9:30 pagi, contohlah ya. Okey, dalam kurungan 1 jam 30 minit.
Okey, itu bahagian description. Kemudian kita pergi kepada theme option. Okey, kita nak masukkan header pada borang kita. Jadi, klik pada customize theme. Okey, lepas tu dia akan keluar paparan seperti ini. Klik choose image. Okey, and then kita klik kepada upload. Okey, dan masukkanlah header carilah header yang cikgu simpan tadi. Cikgu simpan kat mana? Letak dalam PDBR. Okey, ni header dia. Jadi kita masukkan header. Okey, bila dah keluar macam ni, klik done. Cikgu boleh adjust lah sikit nak bagi dia center ke. Okey, kemudian klik done. Okey, dah selesai. Masukkan header. Seterusnya kita akan masukkan pula section kepada Google Form kita. Okey, ini dah ada satu section, jadi kita perlu klik 3 lagi section. Jadi untuk tambah section, ni klik button ni yang bawah sekali ni, add section, klik 3 kali. Okey, sekali, 2 dan tambah lagi 1, 3. Okey, jadi paparan dia akan keluar macam ni lah. Tengok 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4 dan 4 of 4. Kita ada 4 section. Okey, bila dah ada section, kita akan namakan section kita lah. Section pertama kita dah letak tajuk ni. Okey, section kedua kita letaklah bahagian A, berapa markah. Kemudian seterusnya kita letak nama untuk section ketiga, bahagian B. Letak arahan sama macam ni. Copy pun boleh. Kemudian paste. Okey, dan last kali ialah bahagian C lah. Bahagian C nanti cikgu letaklah description ni untuk arahan dan juga markah. Okey, bila dah selesai, namakan setiap section tu. Sekarang kita boleh sediakan soalan mengikut section. Okey, kita akan bagi satu persatu. Okey, yang pertama, section 1 ni kita nak letak maklumat murid iaitu email dan juga nama. Jadi untuk masukkan nama murid, cikgu perlu copy paste daripada name list lah. Okey, kalau kita tengok bahagian ni, tajuk dah ada, dah lengkap semua. Email ni dia akan automatik ada. Jadi cikgu perlu klik kat sini sampai keluar warna biru. And then cikgu klik tambah. Sebab kita nak tambah soalan. Okey, pada soalan ni kita akan letak pilihan nama. Kita nak suruh murid pilih nama. Jadi kat sini kita type pilih nama anda. Okey, jadi di bawah ni kita masukkan nama murid. Jadi cikgu boleh copy daripada name list masing-masing. So, contohnya kelas saya 3 page. Saya akan copy nama murid ni. Okey, kemudian pergi balik dekat Google Form tu. Right click terus paste je. Jadi dia akan terus adalah semua nama pelajar yang telah kita copy. Lepas tu semaklah nama pelajar cikgu cukup tak? Macam pelajar saya 19 orang. So cukup. Kemudian untuk pilihan menu ni kita pilih sebagai drop down. Okey. Lepas tu kita kena setting required. Okey, selepas itu
kita kena tambah section Okey, kalau tengok kat sini, okey saya zoomkan. Dekat bawah borang ni dia ada macam bentuk segitiga ni. Jadi klik pada 3 titik ni. Okey, kita klik kepada go to section 2 bahagian A. Maksudnya selepas murid pilih nama, dia kena pergi ke bahagian A lah untuk jawab soalan. So klik kat sini. Okey, jadi nanti dah siap lah untuk section 1. Sekarang kita akan buat section 2 pula. Section 2 ni kita akan masukkan soalan lah. Okey, jadi untuk masukkan soalan, cikgu boleh copy paste daripada soalan yang telah disediakan dalam format Word tu lah. Okey, sebagai contoh, kalau nak tambah soalan pada bahagian section ni, kita klik kat sini, pastikan keluar warna biru. Kalau tak ada warna biru tu maksudnya dekat section lain lah. Klik sini, kemudian tekan butang tambah kat sini Okey, tambah. Okey, di sini cikgu boleh type soalan lah mengikut subjek masing-masing. Dan juga kat sini ada ketetapan untuk pilihan lah. Pilihan jawapan sama ada dalam bentuk short answer, paragraph. Semua ni cikgu boleh pilih. Okey, sebagai contoh, saya masukkan satu soalan. Soalan yang pertama. Okey, macam soalan saya ni kan. Okey, rajah berikut menunjukkan salah satu prinsip reka bentuk. Ada gambar. Kemudian di bawah ni baru soalan. Lepas tu diikuti dengan pilihan jawapan. Jadi yang ni penerangan dengan soalan ni kita kena letak sekali. Jadi copy. Okey, seterusnya paste. Nombor ni ikut kesesuaian lah. Nak letak ke tak nak letak ke. Okey, kemudian ambil lagi balance dia tu. Okey. Okey, gambar dia tak boleh copy paste. Kita akan masukkan kemudian. Sekarang kita copy pilihan jawapan dulu ya. Okey, copy pilihan jawapan. Kemudian pastekan. So ini kalau kita nak buat soalan multiple choice lah. Jadi dekat ketetapan untuk jawapan ni, pilihlah macam saya. Soalan ni adalah bentuk multiple choice. So saya klik multiple choice. Okey, jadi kalau tengok soalan saya ni, dekat sini ada gambar kan. Gambar kita tak boleh copy paste. Jadi kita kena simpan dulu gambar ni dekat satu folder yang lain. So saya dah simpan tadi gambar. Jadi saya pergi dekat bahagian soalan ni, kita akan klik pada simbol picture ni. Okey. Kemudian dia akan keluar macam ni. Jadi kita upload sebab saya simpan dalam komputer. So upload, browse file. Okey, carilah kat mana tempat yang gambar tersebut disimpan. Okey, ni gambar yang saya nak masukkan. So dia akan keluar macam ni lah. Okey, jadi so lengkaplah. Rajah berikut menunjukkan salah satu prinsip reka bentuk. Berdasarkan rajah di atas, pilih jawapan yang tepat bagi prinsip reka bentuk tersebut. So ada gambar. Gambar ni kita boleh adjust size dia, sama ada nak besar ke nak kecil. Ada pilihan jawapan. Kemudian kita kena masukkan answer key Okey, untuk answer key, pada answer key ni kita kena tetapkan berapa point kita nak bagi untuk soalan ni. Okey, contohnya kalau nak bagi 1 point, letak 1 point lah. Kalau nak bagi 2, letak 2 point. Kemudian yang ni kita kena tandakan pilihan jawapan yang betul. Contohnya, saya main klik je ni.
Contohnya jawapan dia kat sini. Ataupun, jawapan dia adalah ni. So, kita klik jawapan. Ini maksudnya jawapan yang betul. Kemudian kita klik done lah. Bila dah siap, kita kena tekan required ni. Okey. So, dah siap satu soalan. Okey, seterusnya kalau nak tambah lagi soalan, klik tambah ni. Pastikan kat sini ada warna biru. Tambah soalan. Dia akan keluar lagi. So, bolehlah teruskan copy paste untuk soalan yang berikutnya. So, saya buat satu lagi kan. Contohnya macam ni. Copy. Paste. Kemudian ambil lagi jawapan dia. Sebab tu senang kita sediakan soalan yang dah lengkap. Kita tinggal copy paste saja. So, tak buang banyak masa lah. Okey, so dah ada. Sekali lagi, kita kena tekan answer key. Pilihan jawapan kita ni dalam bentuk apa. Macam saya masih lagi multiple choice. So, tekan multiple choice. Answer key, pilih jawapan yang betul. Okey, contohnya ni. Kemudian letakkan points dia, klik done. Kemudian, klik required kat sini. Okey, selesai untuk bahagian soalan. Okey, selepas dah siap soalan bahagian A, jangan lupa klik di bawah ni. Ada butang segitiga ni. Okey, klik. Kemudian pilih section yang akan kita pergi seterusnya, iaitu section 3 bahagian B. So, bila dah berada pada section B, cikgu boleh tukarlah arahan soalan ni dan juga markah. Okey, boleh edit mengikut kesesuaian. Kemudian untuk tambah soalan, tekan klik button tambah di sebelah ni. Kemudian pilihlah soalan. Contohnya saya masukkan satu soalan bahagian B. Okey ni. Okey, nak tandakan betul kan. Okey, so klik. Kemudian masukkan pilihan jawapan. Jadi untuk pilihan jawapan ni, sebab dia jadi berselang macam tu, sebabnya ada kita double spacing kan. So, buang je bahagian kosong yang kita tak nak tu, boleh pangkah je. Ni pangkah, ni pun pangkah. Okey, jadi tinggalkan jawapan yang kita nak sahaja. Kemudian dah selesai. Untuk pilihan jawapan ni, saya nak pelajar klik lebih daripada satu. Jadi pilihan dia adalah check box. Kemudian kita pergi dekat answer key ni. Okey, dekat answer key ni letaklah berapa markah untuk soalan ni. Macam saya, soalan saya 3 markah. So, lepas letak markah, klikkan jawapan yang betul. Okey, kemudian klik done. Okey, setelah selesai, jangan lupa required ni, butang required ni kena tikkan. Okey, untuk wajibkan pelajar jawab. Okey, seterusnya kalau nak tambah soalan lagi, klik butang tambah ni. Okey, soalan seterusnya contohnya saya okey, yang ni nombor 1. Tukarkan nombor 1 kat sini. Okey, sekarang nombor 2. Saya nak type lah, saya tak nak copy. Nombor 2 ni soalan dia nyatakan masuk bentuk megatonit. Okey, contoh dia. So, soalan dia dia kena nyatakan definisi. So, saya nak pilih short answer. So, saya tukar kepada short answer. Jadi, pergi kepada answer key. Okey, bagi point dia berapa point. Okey, kemudian masukkanlah pilihan jawapan yang betul tu. Okey, contohnya kita nak tulis gabungan
sistem elektrik dan contohnya ada 3 ke 4 ke pilihan jawapan ni, just klik saja, lepas tu enter. Tambah lagi sistem mekanikal, contohnya saya nak tunjuk je ni ya. So apa pilihan jawapan yang sesuai untuk soalan ni, semua letak kat sini. So cikgu boleh set kat sini. Selain daripada jawapan ni, cikgu nak make sure tu dikira salah, so cikgu tick ni. Kalau tak nak pun tak apa. So bila dah selesai, klik done. Okey, sama juga dengan bahagian B tadi, kita tambah soalan secukupnya. Bila dah selesai, klik butang 3 kat bawah ni, pergi ke section 4 pula, section yang terakhir, bahagian C. Sini masukkan arahan soalan, bahagian description ni masukkan tambahan soalan dan juga markah. Kemudian tambah soalan lah mengikut kesesuaian. Jadi tambah kat sini, tambah-tambahlah berapa soalan yang cikgu nak. Okey, bila dah selesai, kita boleh preview soalan kita. Jadi untuk preview soalan, kita pergi ke bahagian atas sekali, kemudian kita nampak simbol macam mata ni. Ini adalah untuk preview, so klik kat situ. Jadi kita boleh tengok bentuk soalan kita lah. Jadi cubalah masukkan email, contohnya kemudian pilih nama. Okey, contoh je lah. Okey, seterusnya tekan next. Jadi kena jawab soalan ni. Contohnya jawab satu soalan. Lepas tu kita tekan next. Tak boleh sebab ada lagi satu soalan yang kita belum jawab. So, okey, kita tekan tu. Kemudian kita pergi pula bahagian B. Nanti pelajar akan jawab lah semua soalan ni. Kemudian akan pergi dekat bahagian C pula. Okey, contohnya ada satu option klik. Jadi kalau pelajar nak semak, boleh back semula. Ni kita boleh tekan back semula untuk kalau nak semak jawapan lah. Okey, nak ubah jawapan ke. Okey, bila dah selesai, kita submit. Nanti bila dah submit, pelajar akan terima respon macam ni lah. Sebab ini yang kita dah setkan tadi. Jawapan anda telah diterima. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk berkongsi soalan dengan guru-guru lain. Klik butang 3 ni, kemudian tekan ni, add collaborator ni. Klik. Kemudian dia akan keluar paparan macam ni. Okey, bila keluar paparan macam ni, untuk sharing, nak bagi cikgu lain edit, kita kena tukar bahagian bawah ni, get link ni, change. Sekarang restricted, so tekan change. Okey, kita ubah kepada anyone with the link. Okey, kemudian bahagian hujung ni kita tukar kepada editor. Dia automatic tukar, so klik done lah. Kena copy link dulu, copy link and then klik done. So contohnya link tu di share melalui group kan, group contohnya group RBT ke apa. Kalau macam saya cuba paste kat sini, paste. Okey, so cikgu-cikgu lain akan dapatlah ni link ni. Okey, bila dah dapat link, cikgu kena klik untuk buka. Okey, bila klik ni, dia akan keluar macam ni lah. Okey, so kita boleh make a copy lah. Okey, sini kena sign in dulu. Saya sign in sekejap guna email yang lain pula. Bila dah keluar paparan macam ni, cikgu pergi dekat 3 titik kat sini. Kemudian klik make a copy. So dah ada kat sini lah copy
reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Okey, kemudian klik OK. Okey, bila klik OK, kat sini ni borang barulah sebab ada nama kopi kat depan ni kan. Bukan borang yang asal. Jadi, cikgu kena tukarlah nama dia. Okey. So kat sini pastikan yang cikgu copy bukan borang yang bukan soalan yang asal tu. Okey. So kat sini edit. Ini yang cikgu punyalah. Buatlah apa-apa tanda. Kemudian dekat sini ubahlah, tukar kepada 3 apa pula? 3 Aristotle contohnya. 3 Aristotle untuk kelas cikgu lah. Kemudian yang kat atas ni semua tak perlu ubah, cuma perlu ubah kepada pilihan nama murid. So untuk ubah pilihan nama murid, okey, klik pada bahagian ni. Bila dah keluar biru ni, dah keluar pangkah-pangkah ni, cikgu pangkah je semua. Okey, pangkah je semua nama yang dah ada ni sampai habis. Kemudian copylah senarai nama baru untuk kelas yang baru. Contohnya 3 Aristotle kan. So, saya ambil, copy. Okey, so paste Okey, jadi dah selesai lah ni. So, teruskan buat untuk kelas-kelas cikgu yang lain. Okey, jadi soalan ni kita dah siap lah untuk bagi kepada murid nanti. Pergi dekat bahagian ni send ni, tekan send. Kemudian dapatkan link untuk diberikan kepada murid. Shorten URL. Kemudian copy dan paste lah dekat tempat yang sesuai dalam grup Telegram murid ke pada hari peperiksaan nanti. Okey. Masa peperiksaan nanti pelajar akan jawablah ikut masa peperiksaan, dan kat sini bahagian responses ni akan ada accepting response. Jadi kalau hijau ni maksudnya Google Form ni boleh terima lagi respon-respon daripada murid. Jadi selepas habis masa, contohnya 9.30, okey, 5 minit lepas tu ataupun pada waktunya, cikgu klik kat sini. Jadi dia akan keluar not accepting response. Jadi kalau lepas tu budak jawab lagi, Google Form ni dah tak terima lah jawapan daripada pelajar. Okey, itu sahaja penerangan saya pada kali ini. Harap penerangan yang diberikan dapat membantu guru-guru untuk membuat setting kepada soalan pentaksiran subjek masing-masing.